Saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian mengutarakan cadangan, pandangan dan sebagainya kepada Kementerian Perpaduan Negara, iaitu yang pertama yang berhormat daripada kawasan Pekan, kedua yang berhormat daripada kawasan Pontian, ketiga yang berhormat daripada kawasan Tampin dan keempat yang berhormat daripada kawasan Parit Bunta yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh kepada isu berkaitan dengan kementerian saya. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya Datuk Yang Dipertua kepada mana-mana di antara ahli yang berhormat yang tidak ada di dalam Dewan ini untuk saya bagikan jawapan ini secara bertulis Datuk Yang Dipertua, dan saya akan menjawab kepada mana-mana ahli yang berhormat yang telah pun membangkitkan isu yang telah pun saya sebutkan tadi untuk saya jawab dalam penggulungan saya. Perkara pertama, saya ingin menjawab kepada persoalan daripada Yang Berhormat Pekan. Okey, tak ada. Boleh saya jawab secara tulis, Datuk Yang Dipertua? Silakan. Okey, terima kasih. Teruskan Kedua, saja. kepada persoalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Pontian. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Pontian yang telah pun membangkitkan perkara untuk mengetahui tentang perkembangan dasar perpaduan negara yang sedang dirangka. Untuk makluman Yang Berhormat daripada kawasan Pontian, draft dasar perpaduan negara ataupun DPN sudah siap dirangka Yang Berhormat dengan sebaiknya, dan pihak kementerian akan membawa draft dasar perpaduan negara ini untuk dibentangkan dalam kabinet insya-Allah dalam masa terdekat. Dan kementerian mengharapkan dengan wujudnya dasar perpaduan negara ini, ia akan dapat memberikan hala tuju yang lebih jelas untuk kita mengangkat agenda perpaduan negara dengan lebih serius lagi. Dan dasar perpaduan negara ini akan menjadi punca kuasa kepada pelaksanaan program-program terancang berkaitan dengan perpaduan. Dan dasar perpaduan negara ini, Datuk Yang Dipertua, telah pun melalui 4 siri libat urus bersama dengan pelbagai pihak pemegang taruh, termasuklah kementerian, agensi kerajaan, wakil pertubuhan NGO, para akademik, pakar perpaduan dan juga jentera perpaduan yang termasuklah fungsi-fungsi kawasan KRT, termasuk juga kepada kepimpinan di peringkat Kelab Rukun Negara di sekolah rendah, sekolah menengah, dan termasuk juga Sekretariat Rukun Negara di peringkat IPTA dan IPTS. Dan menjawab kepada perkara yang kedua, bagaimana situasi perpaduan dalam COVID, dalam kita berhadapan dengan COVID ini, persediaan dalaman diri memberikan keyakinan terhadap tindakan pantas yang dilaksanakan oleh kerajaan yang menjadi faktor utama kepada rakyat untuk berhadapan dengan ancaman COVID ini dalam keadaan yang tenang walaupun terpaksa berhadapan dengan tidak ketentuan yang ada. Dan majoriti rakyat Malaysia, Datuk Yang Dipertua, ternyata mempunyai semangat kerjasama sifat ingin membantu yang baik dan diterjemahkan melalui perbuatan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa, dan juga berupaya untuk membuat perubahan-perubahan drastik dalam konteks yang ada mengikut kepada norma baru. Dan seterusnya saya beralih kepada persoalan yang dibangkitkan. Menteri, Menteri. Sila. Ya, terima kasih kerana menjawab soalan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Kementerian ini nampak dibekalkan terlalu sedikit peruntukan, cuma 423.28 juta. Adakah ia mencukupi untuk melaksanakan satu perkara yang amat penting, iaitu perpaduan keseluruhan negara kita daripada Perlis sampai ke Sabah yang melibatkan pelbagai kaum? Itu soalan pertama. Yang kedua ialah mitra, iaitu yang berhubung kait tentang pembangunan masyarakat India berada di bawah Kementerian Perpaduan. Kenapa kampung baru yang menumpukan pada masyarakat Cina tidak diletak di bawah Kementerian Yang Berhormat, dan KPKT yang tak ada kaitan pula yang menjaga kampung baru itu? Saya ingin mencadangkan Yang Berhormat maklumkan di kabinet supaya hal-hal yang berkaitan kampung baru dan masyarakat Cina diletak di bawah Kementerian Perpaduan. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Terima kasih di atas sokongan kepada kementerian, dan we will make do
dengan peruntukan sedia ada yang telah pun dibekalkan kepada kementerian bagi pelaksanaan dasar perpaduan negara, plan tindakan perpaduan negara dan lain-lain perkara yang telah pun saya sebutkan. Dan mitra di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan juga disediakan peruntukan sebanyak 100 juta untuk tahun 2021. Dan kampung baru yang berhormat daripada kawasan Pontian, kampung baru ni sebenarnya daripada asal pun memang di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebelum ni memang telah pun diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan sekiranya cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat ini mahu diambil kira oleh kerajaan untuk letakkan pula kampung baru di bawah Kementerian Perpaduan Negara, kerana mitra bagi masyarakat India ada diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, saya akan menerima apa juga keputusan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Perkara seterusnya, Datuk Yang Di-Pertua, yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Tampin. Okey, terima kasih Yang Berhormat Jauno kat belakang. Perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat daripada kawasan Tampin ni tentang plan strategik perpaduan negara, dirancang bila akan buat apa program, bagaimana akan dilaksanakan. Saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat daripada kawasan Tampin, pihak kementerian Datuk Yang Di-Pertua sedang dalam peringkat akhir untuk kita menyiapkan plan tindakan perpaduan negara bagi tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan strategi program yang sedang dirangka ini adalah merupakan sesuatu yang spesifik konkret supaya kita dapat teruskan agenda perpaduan negara. Dan plan tindakan perpaduan negara ni, Datuk Yang Di-Pertua, menggariskan program aktiviti spesifik yang disusun secara jelas dan kohesif yang merentasi agensi kerajaan untuk kita laksanakan dalam perancangan tempoh jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang bagi tempoh 5 tahun bermula pada insya-Allah pada tahun 2021 hingga 2025. Dan plan tindakan perpaduan negara ini memperkenalkan plan pelaksanaan baru berdasarkan kepada satu perubahan semasa masyarakat negara dan pasaran, menerapkan rukun negara sebagai rukun perpaduan teras kepada plan tindakan perpaduan negara ini. Ketiga, strategi tindakan yang konkret spesifik dirancang dalam tempoh tertentu bagi memudahkan pemantauan berkala dilakukan. Seterusnya menjadi panduan rujukan bagi setiap individu dan juga agensi mengenai sebuah plan tindakan yang telah dihasilkan, insya-Allah akan dilancarkan pada awal tahun depan bagi merealisasikan usaha ke arah perpaduan negara. Dan yang akhir sekali ialah memudahkan tindakan intervensi bagi maksud penambahbaikan lagi kepada pengukuhan perpaduan yang ada. Dan saya dah sebut tadi, PTPN ni dia bersifat spesifik, inklusif, holistik, bakal memandu pelaksanaan hala tuju negara, merentasi kepada kepelbagaian agensi dan kerajaan. Dan maka kerana itu kita harap supaya dengan pelaksanaan plan tindakan perpaduan bagi pada awal tahun 2021 ini diharap dapat menjiwai semangat terkini dalam negara, dalam masyarakat majmuk yang ada. Dan plan ini Yang Berhormat diolah sesuai mengikut kepada acuan Malaysia, iaitu mengutamakan individu, keluarga, komuniti untuk kita perkukuhkan lagi ikatan perpaduan itu. Seterusnya saya ingin beralih kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Parit Bunta. Ada Yang Berhormat? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Datuk Yang Di-Pertua, saya akan berikan jawapan ini secara bertulis. Maka dengan itu saya mengakhiri penggulungan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah pun mengambil bahagian. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.